Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Zamita Halim. Okey, sejak akhir-akhir ini dikabarkan terdapat ramai remaja dalam Malaysia yang terlibat dengan isu gejala sosial. Apa itu gejala sosial? Gejala sosial adalah tanda-tanda, alamat atau petanda tentang segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat, kemasyarakatan atau hal yang berkaitan dengan persahabatan, pergaulan dan aktiviti masa lapang. Isu gejala sosial boleh dikategorikan sebagai satu jenayah yang melibatkan etika dan moral individu yang negatif. Jenayah gejala sosial ini bukan sahaja melibatkan golongan remaja dan dewasa, malah kanak-kanak juga turut terlibat dengan masalah ini. Antara isu gejala sosial dalam kalangan remaja adalah isu penagihan dadah, jenayah seksual, gangsterisme dan banyak lagi. Bagi menangani masalah gejala sosial, satu projek bernama Projek Unggas telah ditubuhkan dalam Malaysia. Projek Urus Daya menangani gejala sosial atau dikenali sebagai Projek Unggas merupakan satu kumpulan aktivis yang perhatian terhadap permasalahan sosial masyarakat. Projek Unggas sering menjalankan tanggungjawab sosial dan sering mengadakan aktiviti lapangan bagi membuka mata dan minda peserta mengenai situasi sebenar dalam proses memberi bantuan. Projek ini dilakukan dengan mengadakan ceramah sekaligus berdakwah dengan cara mengedarkan risalah serta nasihat kepada masyarakat. Hal ini bertujuan memberi mereka kesedaran tentang permasalahan gejala sosial. Selain itu, dakwah ini juga sering diselitkan dengan aktivis mengajak ke arah kebaikan seperti mengadakan demonstrasi pakaian Muslim, iaitu serban dan burdah kepada pengunjung yang hadir dalam Projek Unggas. Penyataan masalah. Assalamualaikum, saya Fatini Patricia binti Baharum akan menerangkan tentang penyataan masalah mengenai gejala sosial. Yang pertama, penyalahgunaan dadah dan kesihatan mental. Penggunaan dadah atau bahan terlarang melibatkan pelakuan yang berulang-ulang atau penggunaan dadah yang berlebihan. Pada kebiasaannya, ia akan mendatangkan perasaan gembira melampau atau ketagih bertujuan lari daripada kenyataan dan ia juga boleh mengganggu kehidupan seharian. Menurut agensi dadah kebangsaan, penagih baru yang dikesan adalah dari kalangan mereka yang berkelulusan PMR dan SPM. Seseorang itu terlibat dalam pengambilan dadah disebabkan berlakunya masalah dalam diri atau masyarakat. Jadi, ia menyebabkan seseorang itu berasa tertekan, tekanan dan mengambil dadah. Selain itu juga, ia boleh disebabkan pengaruh dari rakan sebaya. Hal ini berpunca dari ajakan rakan untuk mencuba sesuatu perkara yang baru. Yang kedua ialah khalwat. Khalwat ialah berdua-duaan di tempat terpencil atau tersembunyi antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan pula suami isteri yang boleh dianggap sebagai satu perbuatan yang sumbang. Khalwat yang dimaksudkan sebagai masalah sosial di sini ialah khalwat dengan mengasingkan diri di tempat yang sunyi antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan boleh menimbulkan fitnah. Ia merupakan satu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ini kerana ia merupakan permulaan kepada penzinaan. Pengharaman zina bukan setakat perbuatan itu, tetapi perilaku yang berupa mukadimah kepadanya juga. Kegiatan khalwat merupakan lanjutan daripada pergaulan bebas dan percampuran lelaki dan perempuan tanpa tujuan yang baik. Biasanya perbuatan ini tidak berakhir begitu sahaja, bahkan akan mendorong kepada perkara buruk yang lain seperti seks bebas dan bersekedudukan tanpa sah. Apabila ini berlaku, kejadian seperti pembuangan bayi berlaku. Hal ini menyebabkan kelahiran yang tidak dirancang akan terjadi. Yang terakhir ialah gelandangan. Gelandangan juga gejala sosial semakin ramai sehingga kini. Gelandangan ialah mereka yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ataupun dinamakan nomad. Sering mengambil kerja secara sementara, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kurang kemahiran sosial dan tidak mempunyai sesiapa untuk bergantung. Mereka merupakan orang yang mengalami masalah dari sudut ekonomi serta pemilikan kediaman. Gelandangan telah menjadi fenomena sosial yang semakin berkembang pada masa ini sehinggakan makin ramai yang dikategorikan sebagai kelompok ini bukan sahaja warga negara Malaysia, bahkan yang bukan warga negara turut dapat dilihat berkeliaran di mana-mana terutamanya di bandar Kuala Lumpur.
Mereka menjadikan kawasan-kawasan luar seperti kawasan kaki lima sebagai tempat tidur atau tempat tinggal. Terdapat beberapa rutin yang golongan ini terpaksa jalankan atas sebab kehidupan mereka yang tidak tetap seperti tidur yang beralaskan kotak atau bahan terbuang yang dijumpai dari tempat yang tidak mempunyai jaminan kebersihan, dan juga mereka hanya mandi atau membersihkan diri sekiranya mereka mampu. Hidup yang dijalankan oleh golongan ini akan mengakibatkan mereka terdedah dengan penyakit-penyakit termasuklah HIV atau AIDS kerana mereka terjebak dalam aktiviti yang tidak menyihatkan. Faktor-faktor permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amirah Syah binti Zulkifli. Saya akan menghuraikan faktor permasalahan bagi projek gejala sosial UNGAS. Faktor utama ialah penyalahgunaan dadah dan juga kesihatan mental. Faktor berlakunya penyalahgunaan dadah dan kesihatan mental adalah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya dan juga persekitaran. Kebanyakan remaja sekarang lebih cenderung berkawan dengan mereka yang memberi pengaruh yang tidak baik untuk mereka. Akibatnya mereka lebih berisiko terdedah akan penggunaan dadah dan menyebabkan mereka mengalami keruntuhan akhlak dan juga kekeliruan akan diri sendiri. Kebanyakan daripada mereka yang mengambil dadah adalah punca disebabkan oleh tekanan emosi, iaitu dikenali juga sebagai depresi. Ini mendorong mereka mengambil dadah kononnya untuk mencari ketenangan jiwa. Mereka beranggapan bahawa pengambilan dadah juga dapat mengurangkan tekanan hidup dan beban yang dihadapi oleh mereka dalam sekelip mata sahaja. Faktor kedua ialah khalwat. Kebanyakan kes khalwat berlaku adalah disebabkan kejutan budaya yang dibawa oleh ajaran barat melalui media sosial, terutama sekali dalam filem-filem dewasa yang semakin berleluasa pada zaman sekarang. Ini cukup memberi kesan terhadap masalah khalwat dalam kalangan remaja Islam. Gaya hidup bebas, cara pemakaian serta budaya hidupan seharian mereka yang tinggal di barat telah mempengaruhi minda dan fikiran remaja pada zaman ini yang menyebabkan mereka ingin mencuba untuk hidup dengan gaya orang barat. Kurangnya perhatian ibu bapa adalah faktor utama kepada permasalahan khalwat yang semakin berleluasa, di mana mereka merasakan tidak mendapat perhatian yang sepenuhnya serta kasih sayang yang sewajarnya daripada kedua ibu bapa mereka. Ini menyebabkan mereka mencari perhatian dan kasih sayang melalui pergaulan bebas hanya semata untuk memenuhi ruang kosong dan kasih sayang yang tidak diperolehi daripada ibu bapa mereka. Faktor yang seterusnya ialah faktor gelandangan. Hal ini berkait rapat dengan kos sara hidup yang semakin tinggi setiap tahun. Mereka selalunya mempunyai masalah dari segi tidak mendapat bantuan yang selayaknya dan juga tidak mempunyai kemahiran yang tinggi serta tidak mempunyai keinginan untuk bekerja. Selain itu, faktor gelandangan juga adalah sebabkan mereka berpendapatan rendah sehingga tidak mampu untuk membayar sewa rumah, terutama sekali mereka yang bekerja di kawasan bandar yang telah maju. Kesan permasalahan. Assalamualaikum, nama saya Siti Syazwani binti Nazil. Di sini saya akan nyatakan beberapa kesan dari permasalahan yang dinyatakan oleh saudari Fatini sebentar tadi. Kesan yang pertama adalah masalah sosial. Penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan pecah belah dalam keluarga dan masyarakat. Individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah mungkin mengalami masalah hubungan, kehilangan pekerjaan atau pertelingkahan dengan rakan sebaya. Kesannya mungkin turut dirasai oleh kanak-kanak dalam keluarga yang mengalami penyalahgunaan dadah oleh ahli keluarga. Kesan yang kedua adalah penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan kurang produktiviti di tempat kerja kerana pekerja yang terlibat mungkin tidak dapat menjalankan tugas dengan cekap atau mungkin berulang-alik ke tempat kerja. Hancuran potensi individu. Individu yang terjebak dalam penyalahgunaan dadah mungkin merosakkan peluang mereka untuk mencapai potensi maksimum dalam hidup, termasuk pendidikan, kerjaya dan hubungan peribadi. Kesan dari permasalahan yang ketiga adalah khalwat. Terdapat beberapa kesan melakukan khalwat yang mungkin timbul adalah pelanggaran syariah dalam Islam. Khalwat dianggap sebagai pelanggaran hukum syariah yang dapat membawa konsekuensi hukuman. Namun, penting untuk diingat bahawa konsekuensi ini tergantung pada hukum dan interpretasi agama yang berlaku di masyarakat atau negara tertentu. Selain itu, stigma sosial.
Melakukan khalwat juga dapat menyebabkan stigma sosial, terutama dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai konservatif. Orang-orang mungkin menilai atau mengkritik individu yang terlibat dalam perilaku tersebut. Seterusnya, ialah dampak psikologis. Bagi beberapa individu, melakukan khalwat tanpa niat atau keperluan yang jelas dapat menyebabkan tekanan psikologis. Rasa bersalah atau kecemasan dapat muncul sebagai dampak dari kesedaran terhadap pelanggaran norma sosial atau agama. Kesan permasalahan yang terakhir adalah gelandangan. Yang pertama, ketidaknyamanan fisik. Gelandangan sering menghadapi kondisi cuaca ekstrim seperti panas yang terik atau dingin yang menusuk. Mereka juga mungkin kesulitan mendapatkan makanan dan air bersih secara teratur. Seterusnya, isolasi sosial. Kehidupan sebagai gelandangan seringkali terisolasi dengan hubungan sosial yang minimum. Hal ini dapat menyebabkan rasa kesepian dan depresi. Kesan yang ketiga adalah kesulitan mendapatkan pekerjaan. Tanpa alamat tetap dan akses terbatas terhadap fasiliti dasar, mencari pekerjaan menjadi sangat sulit bagi gelandangan. Ini membuatkan mereka sulit untuk keluar dari keadaan gelandangan. Dan yang terakhir, keterbatasan akses pendidikan. Gelandangan sering kesulitan mengakses pendidikan yang dapat membatasi peluang mereka untuk meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Penyelesaian masalah unggas. Assalamualaikum, saya Nurul Syahada binti Saidin. Di sini saya ingin membahaskan tentang cara penyelesaian bagi masalah yang telah dinyatakan oleh Tini. Pertama sekali adalah tentang penyalahgunaan dadah. Berdasarkan Ustaz Kamaluddin Kasim atau mesra juga dengan panggilan Ustaz Din yang aktif dalam Persatuan Unggas, Guru Setia mengatasi gejala sosial, berkata bahawa berdakwah bukan hanya turun padang tetapi menyelami keadaan mereka dan dekati golongan bermasalah. Selain kaedah turun padang, mereka juga membuat soal sedik di lokasi sasaran untuk mewujudkan satu pangkalan data. Contohnya, ahli jawatan masjid atau surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga antara pihak yang perlu berperanan untuk mengumpul maklumat terperinci mengenai ahli komuniti mereka. Kedua pernyataan yang telah dinyatakan adalah khalwat. Unggas membuat kempen landas iaitu latihan aktivitis dalam isu sosial. Unggas mengambil inisiatif ini untuk berkongsi pengalaman dan melahirkan lebih ramai aktivitis yang peka terhadap isu masyarakat. Selain itu, untuk memberikan kesedaran kepada golongan tersebut dan penuhi jiwa mereka yang kosong itu dengan ilmu dan kasih sayang, supaya golongan ini tidak tergelincir landasan akidahnya lebih teruk lagi. Ketiga adalah masalah gelandangan. Unggas juga adalah salah satu agensi yang aktif dalam memberi bantuan kepada gelandangan dari segi sumbangan makanan, minuman dan pakaian. Bukan itu sahaja, Unggas juga membina masjid untuk mereka sedar bahawa agama Islam mengambil berat akan kebajikan rakyat jalanan. Unggas menjalankan misi bukan sahaja bagi mendekatkan rakan jalanan, malah anggota sukarelawan sendiri dengan Islam. Kesimpulannya, setiap individu adalah bertanggungjawab untuk menangani masalah gejala sosial dalam masyarakat. Hal ini kerana sekiranya masalah ini berluasa, negara akan menjadi huru hara mempunyai rakyat yang penuh bermasalah tanpa kira umur. Oleh itu, setiap individu perlu mencari jalan dan mengambil tindakan dengan segera menangani masalah gejala sosial dalam kalangan masyarakat supaya isu masalah ini berkurang dan sekaligus meningkatkan darjat negara kita sebagai negara yang mempunyai rakyat yang berwawasan. Selain itu, dengan wujudnya projek seperti projek Unggas, masyarakat perlulah menyokong, membantu dan mengikuti projek seperti ini untuk memberi kesedaran kepada diri sendiri agar terhindar daripada masalah gejala sosial yang boleh memberi impak yang negatif dalam kehidupan. Ibu bapa juga memberi peranan yang penting dalam mendorong anak-anak untuk mengikuti projek seperti projek Unggas. Dengan begitu, projek sebegini tidak lagi dipandang remeh oleh remaja dan semakin ramai akan sedar kebaikan mengikuti projek seperti projek Unggas.
Sebagai seorang Muslim juga, kita dipertanggungjawabkan untuk menegur dan menasihati orang lain yang terikut dengan gejala yang negatif, memandangkan kebanyakan masyarakat kita yang terjebak adalah orang Islam. Dengan mengurangkan masalah gejala sosial dalam kalangan masyarakat, boleh membuktikan bahawa agama Islam adalah agama yang mengajar kebaikan kepada umatnya sekaligus membuktikan kesucian agama Islam kepada orang ramai. Dengan ini, orang ramai akan tertarik dengan ajaran agama Islam yang memiliki masyarakat Islam yang mempunyai akhlak, etika dan moral yang baik yang boleh menjadikan kehidupan seseorang individu itu akan menjadi lebih teratur dan tidak terpesong kepada perkara-perkara negatif. Sekian, terima kasih.